Bab ke-84. Bab firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu sentiasa rujuk kembali kepada Allah, yakni dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kamu kepadanya, dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna, dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Abbas, katanya rombongan Abdul Qais, yakni kabilah Abdul Qais, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami ini dari suku kaum Rabi'ah. Kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Oleh itu, perintahlah kami dengan sesuatu yang boleh kami pelajari daripadamu, dan boleh kami menyeru kepadanya orang-orang yang di belakang kami. Maka baginda bersabda, aku perintahkan kamu melakukan 4 perkara, dan melarang kamu daripada 4 perkara. Beriman dengan Allah, itu pertama, beriman kepada Allah. Kemudian Nabi SAW menafsirkannya kepada mereka, yaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, menunaikan zakat. Dan keempat, memberikan 1/5 daripada harta ghanimah yang kamu perolehi kepadaku. Aku melarang kamu daripada ad-dubba, yaitu bekas yang diperbuat daripada kulit lambu yang dikeringkan. Al-hantam, yaitu tempayan hijau untuk membuat arak. Al-muqayyar, bekas yang dilumur minyak hitam seperti minyak tar untuk membuat arak juga. Dan an-naqir, yaitu pangkal pokok kurma yang ditebuk untuk membuat arak juga. Itulah bab ke-84 dan hadis ke-492 yang kita baca saat ini. Ini adalah bab yang kedua di bawah kitab Mawaqitus Salah. Di bawah kitab bab waktu-waktu sembahyang ni, ini adalah bab yang kedua. Tajuk ini kalau kita perhatikan, Imam Bukhari buat sepenuhnya dengan menggunakan ayat Quran. Jadi tajuk bab dia tu terdiri daripada Al-Quran sepenuhnya, ayat Quran sepenuhnya. Biasa juga dia buat gini, biasa juga. Jadi untuk menyampaikan maksud dia, untuk siapa maksud dia tu, Imam Bukhari kadang-kadang tajuk dia tu dia buat dalam bentuk ambil ayat Quran saja, ambil ayat Quran saja, tak ada benda lain tambah-tambah, tak ada. Kadang-kadang tajuk dia tu hadis, semata-mata hadis, dia tak ada tambah apa-apa. Jadi hari ni termasuk dalam tajuk dalam bentuk ayat Quran. Jadi sekali tengok cara Imam Bukhari ni, dia tak ada nampak sangat kaitan tu dengan waktu sembahyang. Tak nampak kan? Cara waktu kan ni, dan kelebihan sembahyang tak nampak sangat sekali tengok tu. Cuba kalau kita baca terjemahan dia kan, hendaklah kamu
sentiasa rujuk kembali kepada Allah, serta bertakwa kamu kepadanya, dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna, dan janganlah kamu menjadi dari mana golongan orang musyrik. Kalau nampak sikit pun situlah, dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna. Situlah apa dia nak ni. Makna kerjakan sembahyang, iqamis salah, aqimus salah, dalam ayat ni, dalam hadisnya disebut iqamis salah. Mendirikan sembahyang atau mengerjakan sembahyang itu maksudnya dengan betul lah, dengan sempurna. Termasuk orang sempurna saat ni, kalau dia buat dalam waktu dia, itulah maksud sempurna. Jadi kalau buat di luar waktu, tak jadi sembahyang yang sempurna. Sah sembahyang tu sebagai qadha atau apa sah, tapi tidak sempurna. Jadi ini menunjukkan waktu tu memainkan peranan yang besar. Ada bahagian yang besar untuk waktu tu dalam masalah sembahyang. Sehingga kalau kita tidak buat dalam waktu-waktunya, jadi tak sempurna. Untuk kesempurnaan sembahyang tu dia kena buat dalam waktunya. Dengan sendirinya ini menunjukkan kelebihan sembahyang. Kelebihan sembahyang sebab dia terikat dengan waktu. Waktu pun dengan sendirinya jadi lebih lah. Sebab sembahyang tu jadi lebih apabila dibuat dalam waktu. Dan sembahyang itu sesuatu yang istimewa, dia ada masa-masa yang khusus. Tidak kata ikut serta nak buat gitu, tidak. Ini menunjukkan kelebihan sembahyang itu sendiri pula. Jadi kedua-dua perkara ni termasuk di bawah tajuk besar mula-mula tu, bawah tajuk besar Kitab Mawaqitus Salah. Lepas tu bab mengikut setengah-setengah nuskah Bukhari seperti yang kita bincang dahulu. Wa fadliha tu duduk situ. Tapi dalam kebanyakan nuskhahnya Babu Mawaqitis Salah wa fadliha. Fadliha tu duduk situ. Sudah bincang dah itu. Kitab Mawaqitis Salah wa fadliha. Ada sebut begitu. Dalam nota tu pun ada bahada. Jadi wa fadliha tu duduk pada kitab tu, Kitab Mawaqitis Salah. Tapi dalam kebanyakan nuskhahnya Bab Mawaqitis Salah wa fadliha. Jadi ini sebenarnya nak menunjukkan kelebihan sembahyang tu dan kelebihan waktunya. Tak apalah. Selain itu, itulah kalau nak nampak sikit pun sekali lalu tu. Tapi kalau kita perhati jauh lagi, ulama-ulama yang mengkaji Sahih Bukhari dia pergi jauh lagi. Jadi banyak lagi lah dia dapat dedahkan kelebihan ataupun rahsia di sebalik Imam Bukhari buat tajuk bab ini dalam bentuk ayat Quran semata-mata. Dia mari ayat Quran semata-mata tu. Jadi untuk tengok nota dia 868 tu, tengok bawah nota dia. Bila kita tengok nota dia tu baru panjang bicaranya. Masing-masing nampak tu. Kalau hak kita, kalau suruh kita paling tinggi setakat tu ya kita nampak. Hak tadi wa aqimus salah. Sekata. Tajuk bab ini terdiri daripada ayat Al-Quran semata-mata. Para pensyarah Sahih Bukhari berbeza pendapat tentang maksud beliau mengadakan tajuk bab ini. Satu, Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dan Maulana Rashid Ahmad Al-Ganguhi rahimahullah berpendapat bagi Bukhari ayat daripada surah Ar-Rum ini adalah ayat yang paling terang menunjukkan kelebihan sembahyang dan waktu-waktunya. Itu mengikut pendapat mereka. Ini kerana mafhumnya berarti orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang termasuk dalam golongan musyrikin, atau perbuatannya itu adalah perbuatan orang-orang musyrikin. Sebab tu Tuhan kata di akhir ayat tu, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu jadi sebahagian daripada orang-orang musyrikin. Hak pesan tidak sembahyang ni orang-orang musyrikin. Jadi sebelum pada tu dia kata kamu sembahyang, dirikanlah sembahyang, dan jangan jadi orang-orang musyrikin. Sebab orang musyrikin tidak sembahyang. Jadi beza di antara kamu dengan orang musyrikin ialah sembahyang. Jadi ini istimewa benar lah. Sebagaimana istimewanya Islam tu daripada kafir, syirik. Seperti mana istimewanya agama Islam tu daripada agama-agama lain.
Lebih setara mana? Setara itulah juga sembahyang ni, lebihnya. Sebab ini tanda orang Islam. Beza orang Islam ni, beza daripada orang-orang musyrikinnya. Allah SWT sebut di situ, aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Kok tu dia kaitannya. Ataupun perbuatan itu kalau tidak jadi musyrikin pun, sebab itulah kita tengok nanti akan datang ada poin yang keberapa nanti. Dia kata itulah sebabnya dalam hadis kata orang yang tidak sembahyang tu kafir. Pasal dia ada kaitan dengan ayat ni. Kalau kita tidak kata kafir pun, kafir sungguhlah, tidak kata begitu, ini perbuatan tu perbuatan orang musyrikin, pasal tidak sembahyang. Kalau orang Islam, dia akan bersembahyang. Sebab apa? Orang Islam ni orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Bila dia nak bersyukur, mana dia sedar Allah SWT ni banyak bagi nikmat kepada dia, maka cara mana nak bersyukur tu? Mestilah dia akan cari cara tu. Cara itulah sembahyang. Bila saja Nabi SAW royak, dan Allah SWT sendiri pun royak dalam Quran, ni buat ni, tekan selalulah orang Islamnya. Sebab apa? Itu cara dia nak bersyukur, cara sembahyang tu lah. Kalau tidak, dia akan terfikir lagu mana nak terima kasih kepada Tuhan. Nak terima kasih kepada Tuhan tu lagu mana, nak syukur dah kepada Allah SWT tu lagu mana. Jadi dengan adanya perintah sembahyang, suruh sembahyang, sedai molek Nabi SAW rayak pula lagu ni pula, sedai molek, mesti terkas lagi. Jadi perbuatan tidak sembahyang itu adalah perbuatan orang-orang musyrikin, termasuk dalam mafhum mendirikan sembahyang. Sebab kata dirikanlah sembahyang, aqimu. Dia tidak kata bersembahyanglah, dia kata sebab aqama yuqimu, iqamah makna mendirikan sembahyang, dirikanlah sembahyang. Jadi termasuk dalam mafhum mendirikan sembahyang ialah memelihara waktu sembahyang. Itu maksud mendirikan sembahyang. Atau mengerjakannya dalam waktunya, itu salah satunya. Kalau lain-lain banyak lagi lah. Itu maksud mendirikan, tegakkan sembahyang. Kerana itulah terdapat sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang kelebihan menjaga waktu-waktu sembahyang dan mengerjakannya dalam waktu-waktunya. Bukan kita kata saja agak-agak gitu, tak. Ada hadis. Termasuk kesempurnaan sembahyang ni, jadi sempurna sembahyang ni dia berkait dengan waktu dia juga. Jadi ada hadis. Oleh kerana benda ni termasuk dalam yang menyempurnakan sembahyang, maka banyaklah hadis menyebut tentang kena jaga waktu sembahyang tu. Sebagai contohnya, lihat saja dua hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allah 'ahdun an yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allah 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Bermaksud 5 sembahyang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam hadis lah, banyaklah hadis-hadis sampai ke peringkat mutawatir tentang sembahyang ni. Fardu tu 5 waktu, terikat dengan waktu, dan 5 sembahyang, bukan 1-2 hadis, banyak sangat. Sebab itulah mana sembahyang ni menjadi sesuatu yang sangat penting kepada orang Islam. Ini mana-mana pun, kalau beza pun sikit-sikit cara tu je, tapi secara keseluruhannya kalau orang tengok nampak serupa. Sesiapa yang memperelokkan wudu untuk sembahyang itu dan mengerjakannya pada waktu-waktunya, tengok dia sebut
Satu, memperelokkan wudu. Yang kedua, mengerjakannya pada waktu-waktunya, serta menyempurnakan rukuk dan khusyuknya. Yang dijaga adab-adabnya. Allah berjanji akan mengampuninya. Jadi Allah janji, kalau ada dosa, kalau ada gapo pun, dia akan ampun. Dan Allah SWT ni dia tidak memungkiri janji. Itu salah satu sifat dia. Kalau dia janji lagu tu, tak usah usi, mesti dia tepati janji. Sebab apa? Dalam Quran disebut, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak memungkiri janji. Orang yang tidak melakukan begitu, tidak ada jaminan Allah untuknya. Kalau tak buat sepuas ni, tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Jaminan tu kalau buat sepuas ni, dia sebut tu, baru ada jaminan. Boleh jadi yang keadaannya terpulang kepada Allah. Boleh jadi dia akan diampuni Allah. Boleh jadi juga dia akan disiksa Allah. Jadi kerana tidak menyempurnakan saat ni, walaupun amal kata semaya, boleh jadi kena siksa bahkan. Kalau Tuhan nak ampun, boleh juga. Moga hak dia, bukan kait dengan orang ni. Tak ada kait dengan orang. Semaya ni hak Allah, bukan hak orang. Kita ambil piti orang kau misalnya, tak. Hak dia. Jadi hak dia atas dia. Atas dia lah. Walau bagaimanapun tidak ada jaminan. Jaminan ni ada apabila buat tu dengan sempurna. Jadi kalau kata ambil air semayang, memperelokkan wudu. Memperelokkan wudu ni mana sekurang-kurangnya sah. Air semayang tu sah. Jangan buat tak rata ambil air semayang. Misalnya kita kata ia berlaku kepada zaman Nabi SAW, dan dia ada hadis, wailul lil a'qab minan nar. Wailun lil a'qab minan nar. Neraka ataupun kecelakaan akan diperolehi orang-orang yang tidak membasuh tumitnya dengan sempurna. Tengok, dia sebut ni kan serupa juga dengan hadis ni. Mana boleh jadi Tuhan akan seksa. Bila seksa tu mana? Wailun lil a'qab minan nar. Walaupun nampak zahirnya ambil air semayang, tapi tidak memperelokkan air semayang, wuduk dia. Memperelokkan wuduk tu sekurang-kurangnya sah. Sekali tak apa dah basuh, tapi biar rata molek. Biar rata molek. Biar tentu sebanyak mana kena basuh tu, tak boleh tak kena. Kalau kita buat comel lagi gak 3 kali basuh dengan gosoknya, gonyohnya, tu lagi sempurna lah. Di sini maksud siapa diseksa ni, kalau air semayang tu menyebabkan tak sah semayang, tak sah tu kan sebab tadi. Sebab itulah Nabi dia tepik jauh lagi. Dia tengok sahabat-sahabat dia gaduh-gaduh nak ambil air semayang, dia tepik tu, dia tidak pergi dekat. Dia kata derah tu, wailul lil a'qab minan nar, wailul lil a'qab minan nar. Sampai dia cepat-cepat berjalan pergi. Sebab apa? Benda tu nampak ambil air semayang dah. Kira-kiranya apabila ambil air semayang, maya lah. Semayang tu kira-kiranya dengan dia lah. Biasanya dengan Nabi pun tak jadi apa. Dia kena cukup syarat kita, biar cukup dulu, barulah dikira semayang. Tak ada jaminan Tuhan tadi. Kalau tidak, tak ada jaminan. Jadi hak jaminan tu itulah, antaranya memperelokkan wuduk untuk semayang dan mengerjakannya pada waktu-waktunya. Mengerjakannya pada waktu-waktunya. Waktu semayang kena jagalah. Mana sebagai tunai, tidak sengaja melewat-lewatkannya, ataupun tidak bukan masalah sengaja saja, tidak melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan terlepas waktu. Waktu kita sedar, tidak, misalnya tidak tidur lewat, kau lekor duduk main, sebab kita boleh tidur awal, gitu.
Jadi sebab apa? Nabi SAW ada bersabda, laisat tafrid fil naum wa innamat tafrid fil yaqazah. Kecuaian punca seseorang itu dapat dosa bukan dengan sebab dia cuai dalam tidur, salah dengan sebab tidur tu, tidak. Kesalahan tu berlaku dengan sebab dia jaga. Dia sebut hak jaga tu dalam kawalan kita. Keadaan tadi lah tu, dia kata tu keadaan tadi. Kalau tidur tu memang di luar kawalan kita tidur terlupa ke apa tu, tak kira hak tu, memanglah tidak berdosa, tak salah hak tu. Bila habis waktu kita kena buat qada lah, selesai, tak salah hak tu. Ni hak salah, ni hak sani. Dia kata laisat tafrid fil naum wa innamat tafrid fil yaqazah. Kesalahan bukan terletak pada tidur, tetapi kesalahan terletak pada jaga. Bapa yang tidak tidur awal, ia menyebabkan sokmo jadi bangun lebar. Jadi sokmo. Kalau tidak sokmo, mungkin kerana kelebihan kita, dia tak kira lagi, tidak mudah nak kira ni. Nak tak ada jaminan ni. Allah SWT dia maha pemurah kan. Maha luas kurniaannya, dia tidak akan kedeku. Ni kalau jadi kata me'at, jadi kata me'at, tahu dah, kita tahu dah kalau buat gini-gini menyebabkan kita jadi terkeluar daripada waktu. Tahu dah. Jadi kena semayang selalu. Jadi misalnya kita kata dalam perjalanan kita tahu dah tak akan siapa ke rumah kita, kalau naik kereta tu mesti dia akan lepas waktu. Kita masuk waktu dah, kena buat lalu lah. Gitu dah kita tahu dah. Dalam keadaan tu kalau kita pergi juga dengan gitu, salah. Itulah tidak mungkin, tak termasuk dalam jaminan sana. Tak termasuk dalam jaminan sana. Jadi keadaannya terpulang kepada Allah. Boleh jadi dia akan diampuni Allah, boleh jadi juga dia akan disiksa Allah. Nabi SAW bersabda, ini ada yang kedua, contoh ni sebagai contoh saja. Man hafaza ala salawatil khams ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillah dakhala al-jannah aw qala wajabat lahul jannah. Bermaksud sesiapa menjaga sembahyang yang 5, ini sembahyang hak fardu tu, rukuknya, sujudnya, wuduknya dan waktu-waktunya. Jadi kan semua ni ada kait dengan waktu belaka, ada kait dengan waktu. Dia pula yakin bahawa semua itu benar daripada Allah. Itu ikat dengan waktu, itu ikat dengan, memanglah daripada Allah. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Awal-awal lagi Imam Bukhari yang mari dah. Mana? Muka surat. Muka surat 667. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mana tu ikat dengan waktu sembahyang-sembahyang ni. Sebab tu dia kata kita percaya pula ni semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cerita orang orang royak gitu ya dak. Kita yakin tu lagu mana, kita tahu benda ni ada dalam Quran. Nabi SAW royak pula. Dia pula yakin bahawa semua itu benar daripada Allah. Dalam Quran sudah ada dah. Hak Nabi SAW royak macam saat ni pula, dia yakin juga. Sebab daripada Nabi itu daripada Allah juga. Nescaya masuk syurgalah dia. Kalau buat seposak ni, jadi siapa-siapa yang buat gini, syarat, siapa-siapa yang buat gini, nescaya. Nescaya tu maksudnya mesti. Mesti. Mesti, pasti, mesti. Supalah
dia ialah pasal saya ni tulis kamus nak siap dah, alhamdulillah, siap dah. Tulis kamus bahasa Hindi, bahasa Sanskrit, ke Melayu. Jadi saya banyak tahu lah cerita macam niscaya, mesti, pasti ke apa, memang bahasa tu berlaku dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita tanya sama kita, dia tak boleh nak ayat niscaya tu asal dia mana ke apa. Niscaya tu asal makna dia yakin, putus. Itu makna niscaya. Tentu dah. Jadi ni macam janji Allah SWT jugalah. Tentu dah. Orang ni akan gini-gini. Jadi janji dia semua tadi jugalah. Cuma dalam ibarat yang lain, dalam bentuk yang lain. Dan waktu-waktunya dia niscaya. Memang asal ada juga orang kata niscaya, dia asal dia niscaya. Cuma dia sebut lain sikit lah. Dia sebut lain sikit. Jadi niscay dia sebut. Dia sebut lain sikit. Kalau bahasa Melayu ya alif belakang dia lah tu. Cak lah tu. Macam percaya, parice, dia kata. Parice, itulah percayalah. Niscay, berjaya, J. Banyaklah. Benda-benda lagi tu kita boleh buat kaedah. Kalau na di belakang tu ada juga. Ra di belakang macam wira. Maksud dia. Na di belakang istana, singgah sana. Semua asal dia. Cuma asal dia makna gam dia. Ada beberapa kadang-kadang kita ambil saja. Macam-macam lah. Tu. Bahkan saya buat kaedah di belakang dia. Nak tahu lagu mana. Macam mana kita nak tahu ni puncanya daripada sini, asal makna dia apa. Untuk bahasa kita lah, untuk bahasa Melayu ni, kalau kita tahu punca dia sedap juga. Kalau tidak, orang tanya apa rumah tu, orang panggil rumah. Tak boleh nak ayat kita. Berapa orang ni orang panggil orang? Manusia tu orang panggil manusia, apa? Manusia tu berbahasa dia, orang tu berbahasa dia. Saya ingat dulu masa budak-budak dulu, bahalah dengan abang masa duduk sana. Buah ciku tu dia kata dia buah ciku. Saya kata tidak. Apa buah ciku? Buah ciku tu bahasa dia. Ciku tu bahasa Urdu. Buah sawan nila kita tu lah ciku kan. Saya kata tidak ciku. Apa kita nak ambil orang? Kalau kita ada ke sawan nila. Senyap dia. Rupanya mana lepas tu kita ngaji pula sama nila tu buat dia juga. Tapi abang kita tak tahu kan, dia senyap gitu. Sama nila tu buat dia juga. Jadi maknanya banyak benar lah kalau begitu. Sama nila tu buat dia juga. Tadi kita kata sama nila tu kita dah tak guna ciku tu dah. Rupanya sama nila tu buat dia juga. Cuma dia sebut lain lah sikit. Kita boleh tahu ikut mana-mana pun. Ni mari sini. Jadi niscaya tu hak asal lah. Banyak berubah kan. Tak kisah tu masalah bahasa. Tapi kalau nak tahu punca hak sebenarnya niscaya. Niscaya tu mana? Putus dah. Sudah pasti, yakin dah. Yakin. Masuk syurga lah dia. Atau kata baginda SAW, pastilah dia mendapat syurga. Jadi bila Tuhan kata gini, dia kata tu tepat. Tak ada tali gida, mesti akan gitu. Mesti akan jadi gitu. Jadi nak jaga apa dia? Itulah, jaga sembahyang yang 5, rukuknya, sujudnya, wuduknya dan waktu-waktunya. Itulah nak jaganya. Kerana itulah juga tak apalah. Kerana itulah juga Ibnu Mas'ud dan lain-lain sahabat mentafsirkan firman Allah berikut, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Bermaksud dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Apa makna memelihara sembahyangnya? Ahli-ahli tafsir
Abang mengatakan bermaksud orang-orang yang memelihara sembahyang-sembahyangnya dengan kata mereka memelihara waktu-waktu sembahyangnya. Itu maksud memelihara sembahyang, iaitu jaga waktu dia. Jaga waktu dia. Jadi jaga waktu ni, kalau kita nak kira murah, agama Islam ni dia terbuka sangat, mudah. Lagu mana kalau kita dah di akhir sembahyang kan, dah rokok dalam waktu. Dah rokok tu setara mana, sekadar mana? Sekadar subhanallah. Setara tu kan? Dah rokok dalam waktu. Lepas tu kita pasti dah masuk dah waktu asar kita tu. Zuhur tu kita dah rokok saja. Kira dah tunai dah sembahyang. Dia kira tunai. Mana tidak kata bagi 2 kau kena 3 rakaat kau baru kira tunai. Kena 1 rakaat kau sekurang-kurangnya cukup dengan sujud dia 2 kali. Dah. Mudah. Nak buat juga kita tu kan, nak buat kesenangan tu kita nampak memang. Tengok mana pun nampak sifat dia Islam asal tu nak mudah. Memang nak bui kepada kita, cari sebab je. Nak bui. Jadi memelihara waktu-waktu sembahyangnya. Di sini ada kesilapan. Siapa saat ni, dekat saat ni tu, lepas memelihara waktu-waktu sembahyangnya, nombor 2 tu sepatutnya. Hak nombor 2 selepas ni tu jadi nombor 3 lah. Dan seterusnya hak nombor 3 tu jadi nombor 4. Gitu. Terjatuh nombor situ tu tak kena lah, tak kena. Jadi sepatutnya menurut Hafiz Ibnu Hajar, sebelum menurut tu nombor 2. Kena baiki. Mana ada nota ni kena baikilah. Situ nombor 2 duduk tu. Jadi tempat nombor 2 selepas tu beberapa baris lepas pada jadi nombor 3 dan seterusnya berubah lah. Sebab ni satu pendapat yang lain pula ni, nombor 2 ni. Satu pendapat yang lain pula tentang maksud Imam Bukhari buat tajuk ni, apa tujuan dia. Nak bincang tu. Nombor 2 kita baiki, dah baiki. Nombor 2 duduk situ. Menurut Hafiz Ibn Hajar dan Hafiz Al-Aini, perkaitan ayat daripada surah Ar-Rum yang dibentangkan oleh Bukhari dengan hadis yang dikemukakan beliau di bawah bab ini ialah ayat itu mengaitkan penafian syirik dengan mendirikan sembahyang. Hadis di bawahnya pula mengaitkan pengisbatan tauhid dengan mendirikan sembahyang juga. Kesesuaian di antara kedua ayat dan hadis itu adalah ditinjau dari sudut perlawanan dan pertentangan kandungan kedua-duanya. Ini orang panggil al-itsbat bit-tadad. Ini salah satu kaedah Imam Bukhari buat tajuk bab. Kadang-kadang dia menyabitkan sesuatu yang didakwanya dengan menggunakan kaedah perlawanan. Kaedah perlawanan. Jadi perkaitan saat ni ada kaitan penafian syirik dengan mendirikan sembahyang. Kenapa dia? Cuba kita perhati ayat dalam tajuk tu. Wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Wa la takunu minal musyrikin, jangan kamu jadi orang-orang musyrikin. Baru kamu tidak jadi orang-orang musyrikin kalau kamu mendirikan sembahyang. Kalau kamu tidak mendirikan sembahyang, kamu akan jadi orang musyrikin. Jadi dua perkara yang bertentangan. Seperti dua perkara yang bertentangan. Islam lepas tu tidak sembahyang, mana boleh? Itu dia. Kalau syirik tidak sembahyang, ya dah. Kalau kata Islam, dia mesti sembahyang. Sebab itulah dia tidak jadi syirik. Kalau syirik, dia tidak sembahyang. Jadi itu pertentangan. Lepas tu dalam hadis dia, cuba kita perhatikan. Mana ni? Tu
Kita ambil terjemahan, ambil terjemahan senang. Pertama, jadi dia kata, aku perintahkan kamu melakukan 4 perkara dan melarang kamu daripada 4 perkara. Pertama, muka surat 681, beriman kepada Allah. Iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang selalu. Jadi mendirikan sembahyang tu dia rapat sangat dengan beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan menolak yang lain, itulah orang Islam. Orang yang kalau terima Allah dan terima hak lain juga, itulah musyrikin. Kalau orang beriman, dia mesti kena ada hak ni, hak Nabi suruh ni. Bukan beriman saja, kena sembahyang. Sembahyang tu mula-mula sekali dia sebut. Aku tu kaitannya. Sebab apa? Kalau tidak sembahyang, maknanya supaya dia tidak mengucap, supaya dia tidak masuk Islam. Dari segi tu kaitan dia tu, tajuk dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Tu dia waktu tengok sudut tu, dia kata ini isbatkan bitadad, dengan benda yang berlawanan. Benda yang berlawanan. Orang Islam dia sembahyang, orang kafir tak sembahyang. Tu berlawanan tu. Yang ketiga, nombor 2 tu jadi nombor 3 lah pula. Jadi nombor 3 lah, nombor 2. Pada pendapat As-Sindi, hadis di bawah bab ini menerangkan makna Al-Quran yang dikemukakan oleh Al-Bukhari di dalam tajuk bab di atasnya. Jadi Sindi kata, sebenarnya Imam Bukhari buat tajuk bab dia, lepas tu dia bagi ayat Quran tu. Dia nak ayat, apa maksud ayat tu? Mana dia nak mentafsirkan ayat tu, apa maksud ayat tu? Kalau ayat di atasnya mengandungi mafhum meninggalkan sembahyang adalah termasuk dalam perbuatan orang-orang musyrikin, dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah dengan firman-Nya, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrikin, iaitu dengan meninggalkan sembahyang seperti mereka. Jangan buat begitu. Maka hadis di bawah bab ini pula mengira sembahyang sebagai sebahagian atau satu juzuk daripada juzuk-juzuk iman. Dia nak mentafsirkan gitulah. Mana sembahyang ni, apa ya dikatakan jangan jadi orang musyrikin dengan tidak sembahyang. Sebab sembahyang itu satu bahagian daripada iman, satu juzuk daripada iman. Sembahyang itu adalah satu juzuk daripada juzuk-juzuk iman. Itulah. Cuba kita perhati dalam muka surat 978 tu, hadis dia. Hak Sindi faham mana bahawa Imam Bukhari sebenarnya nak mentafsir ayat itu. Cuba perhati baris yang ketiga, matan hadis. Dia katakan faqala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Aku suruh kamu, perintahkan kamu buat 4 perkara dan larang kamu daripada 4 perkara. Yang pertama, al-imanu billah, iaitu beriman kepada Allah. Thumma fassaraha lahum. Kemudian Nabi SAW mentafsirkan apa makna beriman kepada Allah. Dia mentafsir. Nabi tafsir makna beriman dengan Allah, iaitu satu, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Itu makna beriman dengan Allah. Jadi Nabi SAW mentafsirkan wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Lagu mana? Dengan mengerjakan sembahyang. Sebab kalau orang itu tidak sembahyang, macam tidak ada iman dia. Sebab Nabi SAW mentafsirkan iman dengan menyebutkan beberapa perkara, seolah-olahnya beberapa perkara itu sebahagian daripada iman.
apa ni, juzuk-juzuk daripada iman. Dia bagi kau tu, dia faham gitu. Masing-masing lah faham. Ni semua ni orang hak bisa-bisa lah. Sindi ni orang Pakistan. Sindi tu, Sind tu kita lah Kelantan, Terengganu. Sind tu satu negeri. Orang hak duduk situ orang panggil Sindi. Gitu ya. Sebab kalau bahasa Arab kan, kita orang Kelantan ni ikut siapa-siapa pun. Kalau hak lelaki kan, Al-Kelantani dia panggil. Gitu lah. Kalau hak perempuan kan, Al-Kelantaniyah. Tu ya, dia sama tok akhir dia. Jadi Sindi ni ramai. Sindi ni beberapa orang tokoh ni. Sindi je nama gelaran dia. Ini salah seorang tokoh hadis lah. Kalau dalam cetakan biasa ya, banyak cetakan Mesir apa dia ada tepi tu Hasyiah Sindi. Hasyiah Sindi ni. Kalau dalam cetakan Pakistan tu pun dia ada juga banyak pasal bawah Hasyiah Sindi dia tulis. Memang kemah lah. Memang rekah tapi kemah. Nampaklah mana seorang yang mahir, banyak kali dah baca mengajar Bukhari, dia tahu dah selok-belok Bukhari. Dia ambil tempat-tempat yang rumit-rumit, yang perlu kepada penjelasan situ. Hak mudah-mudah dia tak lepas-lepas gitu saja. Itu Hasyiah Sindi. Yang ketiga, maksudnya yang keempat lah, jadi yang keempat lah. Jadi yang keempat, menurut Syekh Zakaria rahimahullah, menerusi tajuk bab ini, Imam Bukhari sebenarnya mahu mengisyaratkan kepada beberapa hadis yang menyatakan kufur dan syiriknya orang yang tidak bersembahyang atau meninggalkan sembahyang. Kok tu pula Imam Bukhari buat bagi tajuk ni dalam bentuk ayat Quran. Dia kata nak mengisyaratkan kepada beberapa hadis. Hadis-hadis tu juga begitu juga. Ya, mana kalau tidak sembahyang ni musyrikin, tak sembahyang ni kafir. Jadi sesuai. Jadi semua ni bila ada ayat Quran, bila ada hadis-hadis yang menunjukkan siapa gitu sekali pentingnya sembahyang ni, sehingga tak sembahyang dikatakan kafir, kita boleh tahulah secara mana lebihnya sembahyang tu. Dan kalau sembahyang tu, sembahyang mana yang dimaksudkan di sini? Sembahyang 5 waktu tu lah. 5 waktu, mana terikat dengan waktu yang 5. Jadi dengan sendirinya waktu tu ada kelebihan dia. Dia nak ayat tu ya, mana waktu sembahyang ada kelebihan, dan waktu dia tu ada kelebihan juga. Tak lari tu kan, walaupun zahir dia tak nampak tu. Kalau kita baca terjemahan sekali lalu kan, tak nampak lah apa maksud Imam Bukhari. Sedangkan orang duduk soh-soh belakang kata hebat, tajuk bab dia hebat. Kok mana? Tengoklah, nak hurah tu kan. Padahal dia tak berapa seputih Bukhari ya. Dia ayat Quran ya. Tapi orang faham maksud dia begini, masing-masing faham. Supaya beginilah, supaya penyajak yang hebat. Masing-masing orang ke dia ni kata buat syarah lah, buat huraian, komentar lah. Kata maksud dia ni baris ni maksud dia begini. Dia kata tak begini. Masing-masing bagi pendapat. Sebab boleh pergi macam-macam tu, muka dia orang pandai kan. Hak je baca tu, hak je tafsir tu, orang hak pandai juga. Kalau hak tak pandai tak ada apa tengok sajalah. Kalau hak pandai jadi lagu ni juga tengok. Bawa berapa pendapat dah. Dia kata kok tu pula. Hadis-hadis itu antara lainnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Bermaksud sesungguhnya perkara yang membawa seseorang kepada syirik dan kufur adalah meninggalkan sembahyang. Jadi setelah itulah kedudukannya sembahyang ni. Kita tahulah betapa pentingnya. Benda yang penting tu istimewa lah tentunya. Jadi membawa kepada syirik dan kufur. Sesuailah dengan ayat tadi, jangan kamu jadi musyrikin. Sebelum pada itu dia ayat sembahyanglah, dirikanlah sembahyang, jangan jadi musyrikin. Jadi dengan sebab tidak sembahyang tu boleh membawa kepada seseorang itu jadi syirik dan kufur. Jadi hadis tu sebab tertulis situlah. Mana saat itu duduk mana ada dalam kitab-kitab itulah. Jadi hadis riwayat Muslim itu dalam kitab sahih dia itulah maksudnya.
Abu Daud tu maksudnya dalam sunan dia lah. Sebab kalau Abu Daud dia tidak sebuah juga kitab dia. Kalau kitab lain kita akan royak. Misalnya Abu Daud dalam marasilnya, royak kena royak. Kalau Abu Daud saja tu maksudnya Sunan Abi Daud. Pada lebih tu lah. B. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Bermaksud perkara yang membezakan kita daripada mereka, yakni orang-orang kafir, ialah sembahyang. Sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Adapun ayat yang dikemukakannya di dalam tajuk bab, maka ia merupakan asas bagi hadis-hadis yang diisyaratkannya itu. Imam Bukhari nak ayatnya ada dalam hadis ni seposat ni, asas dia ada dalam Quran. Mana? Tu lah dia kemukakan tu. Jadi benda ni ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Tu dia nak ayat. Halus tu kan? Halus cara dia tu. Dia nak ayat tu. Jadi hak dalam hadis tu pecahan dia, detail dia. Dalam Quran asas dia sudah ada. Hafiz Ibnu Hajar berkata, mafhum ayat ini merupakan salah satu dalil bagi orang-orang yang menghukum kafir terhadap orang yang meninggalkan sembahyang. Mana dalil dia? Ni lah hadis ni. Kalau mengikut Imam Ahmad, satu pendapat daripada Imam Ahmad, dia kata orang yang meninggalkan sembahyang tu dengan sendiri jadi kafir, dia kena muncak semula. Tak sembahyang tu siapa kena bunuh. Boleh kena bunuh. Pasal dia kira jadi murtad dah. Dah jadi musyrik, jadi kafir, jadi murtad lah. Nama rasanya Islam. Siapa setara tu adalah. Walaupun Imam Syafi'i tak setuju gitu, orang lain ramai lagi tak setuju gitu. Tak apa lah, tapi ada lah orang besar. Imam Ahmad sendiri meninggalkan sembahyang tu saja, tak cara kerana malah kau gapo kau, tak cara. Jadi makna benda besar sangat sembahyang ni. Benda besar sangat. Sebab itulah gimana pun nombor satu sekali penekanannya, belajarlah dengan tu alim mana dalam dunia mesti sembahyang. Sembahyang tak lagi. Cuma ada pendapat kata gini beza tu, tapi kepentingannya tak boleh nafi. Semua letak selepas syahadah selalu sembahyang. Duduk situ. Betul lah dalam hadis-hadis hak sebut. Macam hadis kita baca saat ni, hak atas ni. Jadi lepas beriman kepada Allah, lepas pada mengucap tu sembahyang selalu. Hadis Jibril mari tanya Islam gapo tu, lepas mengucap sembahyang selalu juga. Super. Jadi kata tidak ada pertentangan lah, tidak ada pertentangan. Yang keempat, yang kelima lah jadi. Yang kelima, kata Ibnu Battal. Ibnu Battal ni pensyarah Bukhari juga, syarah kitab Bukhari juga, tapi dia mazhab Malik. Syekh Zakaria ni dia tidak buat syarah yang sepenuhnya dak lah, tapi sebahagian syarah Lam Ad-Darari itu dia lah. Dia mazhab Hanafi. Hafiz Ibnu Hajar Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali mula-mula tu mazhab Ahmad. Jadi semua mazhab ni terlibat dengan Bukhari. Bukhari bukan milik satu mazhab, dak. Semua orang pakat kaji hak dia, faham hak dia, syarah atas Bukhari. Itu kelebihan dia. Kelebihan Bukhari, semua mazhab. Hak tak ada mazhab pun, hak tak ada mazhab, supaya Siddiq Hasan Khan, Nawab Siddiq Hasan Khan, dia pun ada buat syarah Bukhari. Dia tak ada mazhab, tapi ada juga dia buat syarah Bukhari. Mana semua terlibat, semua terima Bukhari, terima baik. Kata Ibnu Battal, di dalam ayat di atas Allah menggandingkan larangan menyentuhkannya dengan mendirikan sembahyang
untuk menyatakan peri pentingnya sembahyang itu sebagai tonggak paling utama agama Islam selepas tauhid. Lepas beriman kan, lepas tauhid lah. Hak ni lah nombor satu. Itu maksud ayat tu. Sembahyang juga merupakan jalan yang paling hampir untuk menghubungi Allah. Kalau kita nak berhubung dengan Allah, itulah jalannya. Itulah jalan yang paling hampir, tak ada dah hal lain. Tadi dia ayat sekatu je Ibn Battalnya mungkin kenapa tak berapa terai molek lagi, terai sikit lah Sebagai melengkapkan keterangan Ibn Battal itu, penulis ini ingin menokuk sedikit tambahan di sini, iaitu kesesuaian. Jadi dia ayat gitu ya. Apa kesesuaian apa ni ayat tu dengan tajuk tu dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari tu? Dia tak nyatakan tu. Tapi kalau dia ayat tu, yalah dah nak pergi situ dah lah tu. Nak pergi situ dah lah. Apa dia kata? Iaitu kesesuaian di antara ayat yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam tajuk bab dengan hadis yang dikemukakan beliau di bawahnya terletak pada sembahyang juga. Disebutkan bergandengan dengan syahadah di dalamnya. Jadi sebut dekat, bergandengan. Kalau waktu semaya disebut jangan jadi syirik. Dalam hadis ni disebut bergandengan dengan syahadah. Syahadah tu apa dia? Beriman. Lawan syirik lah. Lawan syirik lah. Ini secara tidak langsung menunjukkan kelebihan sembahyang 5 waktu itu. Meninggalkan sembahyang 5 waktulah yang dikatakan Nabi SAW sebagai perkara yang membawa seseorang kepada syirik dan kufur. Meninggalkannya lah yang menyebabkan seseorang itu dikatakan menjadi kafir oleh Rasulullah SAW. Jadi kebanyakan ulama dia takwil, dia kata kafir ni bukan kafir sengerti. Kafir itu maksud kafir nikmat, kata dia. Sebab hakikat sembahyang itu maksudnya syukur kepada Allah. Bila orang tidak sembahyang, maknanya dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak syukur atas nikmat dia. Jadi kufur dia ada dua. Satu kufur juhud, satu lagi kufur dengan makna kufur nikmat. Kita sudah bagi dah. Ni ada ni dalam nota Mishkat apa tu ada bagi. Kufur tu terbahagi kepada berapa? Iman tu terbahagi kepada berapa pula? Ada. Boleh tengok situlah kalau ada nota Mishkat yang kita buat mengajar di KL tu. Sini tak mengajar, tak apalah, boleh tengok situ. Pembahagian kufur tu pada berapa, contoh-contohnya ada situ. Jadi dia kata ini kufur ni kufur nikmat. Kufur nikmat ni orang Islam pun boleh berlaku. Islam lagi, tapi dikatakan kafir. Apa Nabi kata gitu? Nak suruh dia kejut lah, khabar sikit. Yang dia buat tu supaya orang kafir lah, tak syukur kepada Allah. Atau ia boleh membawa kepada kekufuran yang sebenarnya, itu kafarah. Faqad kafarah, tak jadi kafir lagi, tapi dekat. Supaya qad qamatis salah dalam qamat tu. Bukan semaya tu diri dah selesai dah semaya. Kalau nak kira qamat itu fi'il madhi nak ayat selesai dah. Supaya sini faqad kafara tu jadi kafir dah dekat dah nak jadi kafir. Qad qamatis solat, dekat dah ni nak semaya lola dah ni. Itu qad qamat. Dia ada makna lagu tu, dia takwil lah, takwil. Tapi Imam Ahmad tak saya takwil, memang jadi kafir sungguh. Dan Nabi kata kafir. Dan Nabi kata kafir. Asal kafir ni mengikut hak Nabi, dia tidak mari royak mengikut bahasa dia, royak mengikut agama lah. Kafir di Islam ke mana? Kafir lah. Tidak Islam. Dia tak sih. Tapi Imam Ahmad pun ada beberapa pendapat juga. Satu lagi pendapat dia seorang ramai juga. Kok mana-mana pun kita tengok berat lah, cerita ni berat. Bahkan meninggalkan sembahyang tu, ada yang mengatakan jadi murtad, ada yang mengatakan meninggalkan sembahyang tu tidak sampai dia murtad. Kena had, kena dilaksanakan hukuman had ke atas dia. Had ke apa dia? Bunuh sampai ke peringkat tu dah. Jadi kita nampaklah sembahyang tu benda setara mana.
Kalau orang tukar waktu pun tak boleh. Kena perai. Perai. Sepuluh serai di Sulu. Apa? Di apa? Tahun 2. Sepuluh serai lagu tu lah. Kalau mengikut Islam hak sebenar. Kalau orang tu dia tukar. Jadi sembahyang Isyak jadi Maghrib. Maghrib dalam Isyak tukar. Kena perai. Siapa setengah tu tak boleh elok. Walaupun dia dakwah Islam tak boleh. Tukar waktu. Maknanya penting waktu tu. Bukan masalah tak sembahyang saja. Hak beratnya tukar apa berat. Siapa kena perai. Menjadi kewajipan kepada pemerintah kena perai. Bagi amaran. Lepas tu kalau tak buat juga sebab apa? Jadi ini punah Islam. Punah Islam. Kalau elok kocak lah jadi. Ni mana pula? Mazhab mana pula? Dia kata dah. Jadi Isyak dulu sebelum Maghrib ni. Isyak dulu. Waktu tu jadi bertukar. Maghrib yang kemudian. Isyak dulu. Jadi bila jatuh matahari tu sembahyang Isyak dulu. Kalau kata hak lain tu serupa, hak tu kena perai. Siapa setara tu beratnya. Jadi ni semua kait dengan waktu lah. Kait dengan waktu lah juga. Yang kelima, bagi Syah Waliullah, sebahagian besar daripada bab-bab yang diadakan Bukhari di bawah kitab Mawaqitus Salah adalah untuk menyatakan kelebihan dan keutamaan sembahyang. Dia bagi ikut tu. Semua ni kata dia nak menyatakan kelebihan sembahyang berlaku. Semua ni. Cara dan gaya persembahannya juga berbeza. Cara ni dia buat tajuk lagu ni sebenarnya nak ayat kelebihan sembahyang. Itu kata Syah Waliullah. Pada hakikatnya kelebihan sembahyanglah yang hendak ditonjolkan. Itulah Syah Waliullah katanya. Kebenaran pendapat Syah Waliullah ini dapat anda saksikan. Bermula Syah Waliullah sekarang tadi ya, sepatutnya ada penutup lah. Kebenaran pendapat Syah Waliullah ini dapat anda saksikan bermula daripada bab pertama di bawah kitab Mawaqitus Salah, ni risalah yang pertama, hingga kepada bab ke-90, iaitu babul musalli yunaji rabbahu azza wa jal, dan seterusnya beberapa bab yang lain di celah-celah bab-bab selepas itu. Mana ada semacam maksud Imam Bukhari ni, hak Syah Waliullah kata nak menyatakan kelebihan sembahyang. Hak tu akan ada semua kata. Kalau kita perhati ni bab tadi akan datang, kita akan jumpa betul lah dia kata gitu tu. Kelebihan sembahyang. Sembahyang apa maksudnya? Sembahyang 5 waktu tu lah, sembahyang fardu. Habislah situ. Kemudian kita baru pergi kepada hadis hadis yang ke-492. Kalau tengok dalam apa ni terjemahan tu kan, saya tambah asalnya tak ada. Hak dalam kurungan tu kita tambah lah tu untuk menjelaskan lagi. Misalnya Abbad, katanya Abbad Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, katanya Abbad iaitu Ibnu Abbad bin Habib bin Al-Muhallab bin Abi Sufrah Al-Basri, matinya, meninggal dunianya pada tahun 180 Hijrah. Jadi hak ini tambahan, hak asalnya tak ada, supaya kita tahu. Tapi kalau hak acak kali dah tak payahlah. Jangan jumpa tu bubuh. Supaya kita tahu tarikh dia, tarikh perawi-perawi tu. Begitu juga satu lagi support tu juga. Jadi sebab apa? Ni Abbad ni anak cucu tokoh besar ni, Muhallab bin Abi Sufrah. Dia ni panglima dan juga ulama. Tulis kitab Muhallab bin Abi Sufrah. Tutup dia. Mana? Dia kata daripada Ibnu Abbas, katanya rombongan Abdul Qais
datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kabilah lah, satu kabilah Abdul Qais. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami ini dari suku kaum Rabi'ah. Mana pecahan Habsah. Dia ada Habsah lagi. Lepas tu kau kecil pecahan dia tu. Suku bangsa, suku kaum ni di kalangan Arab. Mana Habsahnya Rabi'ah lah. Abdul Qais ni pecahan dia. Kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Oleh itu perintahkanlah kami. Jadi dan seterusnya. Di sini kita nak bincang tentang hadis ni banyak kali sebenarnya dalam Bukhari, beberapa kali dia mari dengan maksud yang lain-lain. Di sini dia nak ambil gani daripada hadis, di sini dia nak ambil gani. Beberapa kali Imam Bukhari buat mari. Dengan sebab itu kita tidak akan bincang dari semua sudut lah, kecuali apabila sampai di tempat-tempat dia yang sesuai untuk bincang berkenaan dengan tu, kita akan bincang. Kalau nak bincang semua sekaligus tepat panjang, panjang jadi Abdul Qais rombongan dia kata rombongan ni pergi ni bila tahun ke berapa, dari segi sejarahnya, dari segi sirahnya pergi tahun berapa, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia Nabi SAW ni boleh dikatakan lepas pada tahun yang kena. Sebelum pada tu orang tak boleh nak pergi. Sebab dalam riwayat ni lah dia kata kami tak boleh pergi kecuali pada tanah haram yang boleh mari. Apa ni, pada bulan haram yang boleh mari jumpa dengan Nabi. Masalahnya tak boleh. Pasal apa? Pasal gangguan musuh-musuh. Sekat. Tak boleh mana-mana pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia tahu dah. Dan jumpa Rasulullah SAW ni orang istimewa. Jumpa sekali ya, dengar dia kecek jadi lagu lain-lain. Kalau hak mana-mana nak dapat tunjuk tu lah. Kalau hak kerah tak ada apa, setara Nabi tu pun tak ada apa, mati kafir sepatutnya. Kalau hak jenis apa terus dia suci lagi, pergi jumpa dengan Nabi, termakan selalu. Sebab dia takut, jadi sekat tak boleh pergi. Bila tahun tahun yang kena Nabi SAW nak pergi Mekah kan, nak pergi buat umrah, dia sekat juga, tak boleh pergi buat ibadat di Mekah. Buat kafir Quraisy, anak beranak lah juga, ada beranak, tak boleh pergi. Lepas pada tu janji boleh mari tahun depan pun tak bawa senjata gitu. Gini banyaklah syarat. Antara yang berlaku juga pada tahun itu iaitu suluh Hudaibiyah, yang ini perjanjian damai Hudaibiyah. Bila berlaku suluh tu, perdamaian tu, perjanjian tu, jadi antara Islam dengan orang kafir ni kira tak separai lah untuk beberapa ketika. Tak separai. Tak cakap main apa macam mana. Manusia dia berhenti juga akhir-akhir ni. Tapi yang Arab ni gerah sampai beratus tahun dia perang. Bukan puluh tahun je tak, beratus tahun, pakai anak cucu, generasi demi generasi sebelum Islam. Lagu itulah keadaan mereka ni. Jadi tak aman. Bila buat perjanjian tu, tak apalah, tak konsep lah, masing-masing kerja, masing-masing buat kerja. Jadi pada masa itulah ramai orang boleh pergi jumpa dengan Rasulullah, rombongan demi rombongan. Jadi antara hak pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW nya ialah Abdul Qais, kabilah Abdul Qais pergi jumpa dengan Nabi SAW. Jadi kita nak tahu je, tahu apa dia pergi, tahu berapa kali. Itu beberapa persoalan lah. Jadi semua nak tahu benda ni kena tengok hadis lah. Kena tengok riwayat lah, hak mana, berapa kali. Orang yang kata sekali, apa sebab. Orang yang kata tahun ni apa sebabnya, ada alasan masing-masing. Ada perbezaan pendapat lah di sini. Jadi hak kita nak bincangnya, bila kita bincang hadis ni, dia tidak cara ke fiqh saja, tidak cara ke halal haram saja, banyak perkara lagi, sejarah nak tahu, sirah, tarikh. Jadi pada tahun keberapakah, ada nota tu 899, tengok situ. Pada tahun keberapakah kabilah ini mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ada beberapa pendapat para ulama dan tokoh-tokoh sejarah mengenainya. Satu, Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahin dan Qadhi Iyad berpendapat rombongan ini mengunjungi Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah. Tapi pada tahun ke-8 Hijrah pun sebelum pembukaan Mekah, sebelum Nabi itu menguasai Mekah, tahun ke-8 itu juga. Tapi dia begini sebelum Nabi SAW menguasai Mekah. Itu tahun ke-8. Sebelum baginda berangkat untuk menguasai Mekah. Yang kedua, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Hisham dan Ibnu Al-Qayyim berpendapat pada tahun ke-9 Hijrah. 9 pula. Ibnu Katsir juga menyebutkan demikian, tetapi selepas itu beliau menyatakan keraguannya. Dia sebut 9 tetapi dia macam tidak yakin. Tak yakin. Yang ketiga, Ibnu Hibban, pengarang Tarikh Al-Khamis, namanya Husain bin Muhammad, dan Ibnu Al-Athir Al-Jazari, pengarang kitab Al-Kamil fi Tarikh, berpendapat pada tahun ke-10 Hijrah rombongan ini pergi. Yang keempat, Hafiz Ibnu Hajar dan Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri berpendapat rombongan Abdul Qais telah mengunjungi Rasulullah SAW sebanyak 2 kali sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 2 kali dia pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Menurut Hafiz Ibnu Hajar, kunjungan pertama mereka berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, atau sebelum itu lagi. Kunjungan kedua mereka pula berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Itu mengikut Hafiz Ibnu Hajar, iaitu pada tahun kunjungan rombongan-rombongan banyak berlaku terhadap Rasulullah SAW. Orang panggil Amul Wufud, tahun rombongan-rombongan mari. Ini tahun yang ke-9 Hijrah. Sebab tu dia kata tahun ni, tahun rombongan ni mari kumpulan-kumpulan. Anwar Shah Kashmiri pula berpendapat kunjungan pertama kabilah Abdul Qais berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Hafiz Ibn Hajar kata tahun yang ke-5, dia kata tahun yang ke-6. Sementara kunjungan kedua mereka pula telah berlaku pada tahun pembukaan Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Oleh kerana di dalam hadis di atas tersebut kata-kata mereka bahawa kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Atau tersebut dengan lebih jelas lagi kata-kata mereka di dalam hadis rombongan Abdul Qais di bawah babu ada'il khumus minal iman. Imam Bukhari sebut lain, sebut lain di bawah bab ni, bahawa kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram kerana dihalang oleh orang-orang kafir mudar. Orang-orang kafir mudar, dia kata. Maka tokoh-tokoh seperti Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahin dan Qadhi Iyad mengatakan kunjungan mereka telah berlaku sebelum pembukaan Mekah. Sebab tadilah, kalau selepas tahun yang ke-8 gapo tu, Mekah tu duduk di bawah perintah Nabi SAW dah. Apa maknanya? Takut kepada orang kafir ni, kena sekat, kena halal. Tak ada orang kafir dah, masa tu orang kafir kalah dah. Sebab tu dia kata, dia ambil pendapat tu. Apa yang berlaku selepas itu ialah manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Rombongan-rombongan yang mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu pula bertalu-talu datang. Golongan yang mengatakan habis itu. Itu pendapat dia. Itu alasan dia. Golongan yang mengatakan kunjungan mereka itu berlaku pada tahun ke-9 Hijrah pula menganggap tahun itu adalah tahun wufud, amul wufud. Jadi hak sepatutnya seperti orang-orang lain mari pada tahun tu, puak-puak ni pun mari tahun tu juga. Rombongan Abdul Qais termasuk salah satu daripadanya. Orang-orang yang mengatakan rombongan Abdul Qais mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijrah pula menjadikan peristiwa kedatangan Jarud bin Al-Mu'alla pada tahun itu bersama rombongannya sebagai dalil mereka. Dia kata tahun ke-10. Sebab apa?
Dalam riwayat tu ada sebut Jarud mari. Jarud mari juga. Jarud tu jelas semua kata pada tahun yang ke-10. Sebab tu dia kata pada tahun yang ke-10. Hafiz Ibn Hajar di dalam Al-Isabah, bukan di dalam Fathul Bari, di dalam Al-Isabah. Al-Isabah ni dia dalam 45 jilid, tulis tentang sejarah sahabat. Sejarah sahabat, biografi sahabat je dia tulis. Orang ni lagu mana adalah tu. Menulis wa qadimal Jarud sanata 10 fi wafdi Abdul Qais al-akhir. Dia kata Jarud telah datang bersama-sama rombongan Abdul Qais yang terakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Situ pada tahun ke-10 Hijrah. Dia marinya. Dia mari datang bersama-sama rombongan Abdul Qais yang terakhir. Bermakna sebelum pada tu ada dah mari. Sebab mengikut Hafiz Ibn Hajar kurang-kurangnya 2 kali dia waktu pergi jumpa. Jadi hak Jarud mari tu hak terakhir. Hak terakhir. Apa yang menimbulkan kemusykilan ialah kenapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni benda yang diberi perhatian oleh ulama-ulama hadis. Kita nak tahu hak ni tahu apa kena tengok kandungan hadis tu. Kena tengok kandungan hadis tu. Misalnya, ni. Apa yang menimbulkan kemusykilan ialah kenapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka supaya mengerjakan haji juga di samping ibadat-ibadat lain yang disebut baginda di dalam hadis di atas. Padahal ibadat haji telah pun difardukan pada tahun ke-6 Hijrah. Sekiranya rombongan Abdul Qais benar-benar telah mengunjungi Rasulullah pada tahun ke-8, 9 atau ke-10 Hijrah, sudah tentu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga mereka supaya mengerjakan haji. Apa tak ada dalam hadis Abdul Qais ni, mana-mana pun tak ada haji. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata tahun yang ke-5 patut tak ada sebut haji pun. Cerita ni tahun yang ke-5 satunya dia kena halal. Halal ni bukan mesti sebelum daripada tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 bekak jatuh ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hak lain-lain sebut, haji tak ada sebut. Ini menunjukkan cerita dia sebelum daripada hukum haji tu difardukan. Sebab tu dia kata tahun yang ke-5. Kalau kata tahun yang ke-7 ada dah haji. Perintah tu mesti Nabi suruh. Kalau kata tahun yang ke-6 pun, mana antara dua lah, boleh jadi sebelum ataupun boleh jadi selepas. Kalau tahun ke-7 tu tentu dah. Tahun ke-8 tu mana diwajibkan dah. Sepatutnya sebut lah. Ni tak ada sebut. Sebab tu dia kata tahun yang ke-5, tahun yang ke-4, macam-macam lah kata. Berdasarkan apa yang ditulis beliau di dalam Al-Isabah tadi, dapatlah dikatakan rombongan kabilah Abdul Qais telah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali sekurang-kurang. Kalau kita perhati 3 kali sebenarnya, sekurang-kurangnya. Jadi tidak salah kalau acak kali pergi pun apanya. Nak pergi jumpa dengan pemimpin, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nusuk-nusuk, dalam keadaan dia halal pun pergi. Ada juga ketikanya gitu. Dalam keadaan Islam sudah menguasai Mekah, pergi juga. Boleh berlaku. Boleh berlaku macam tu. Apalagi ada dalil-dalilnya banyak. Hadis di bawah bab ini menceritakan kisah kunjungan kabilah Abdul Qais buat kali pertama. Ini hadis kita baca ni kali yang pertama. Hakikat ini jugalah agaknya yang dijadikan asas oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri untuk pendapatnya. Ibadat haji memanglah difardukan pada tahun ke-6 Hijrah, tetapi kunjungan pertama mereka telah berlaku sebelum ia difardukan. Patutlah Nabi tak suruh pun. Kunjungan kedua mereka pula bagi beliau telah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, sebelum baginda berangkat ke Mekah untuk menalukinya. Antara dalil yang menunjukkan kabilah Abdul Qais telah beberapa kali mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam
ialah beberapa riwayat berikut. Satu, panjang tu. Kalau nak baca kan, panjangkanlah riwayat tu. Kita baca terjemahan dia sajalah. Baca terjemahan dia saja. Ni ada seorang tokoh dia ni, salah seorang ketua puak-puak Abdul Qais ni, digelar dia Al-Asri. Nama sumpah saya. Setengah ulama kata Al-Asri, ada juga yang kata Al-Asri. Ini salah seorang ketua puak-puak dia. Nama dia sebenarnya Al-Munzir bin Al-A'idh Al-Asri Al-Abdi. Al-Abdi itu Abdul Qais tu lah. Jadi puak-puak kalau keturunan ni Al-Abdi dia panggil. Abdi itu maksudnya Abdul Qais radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa dia bersama sekumpulan rakan-rakannya dari kalangan Abdul Qais telah pergi menziarahi Nabi SAW. Setelah sampai, Nabi SAW menunjukkan kepada mereka tempat untuk perhentian kenderaan. Seperti itulah tempat parking yang tunjuk. Sini. Jadi unta mari letak sini, tunjuk gitulah. Sebaik sahaja menderungkan unta-unta, sebab dia panggil menderung. Unta ni kalau nak suruh dia duduk tu kan, nak suruh dia duduk tu, bahasa kita panggil menderung. Sebabnya dalam bahasa Arab dia panggil anakha. Ni dalam apa ni hadis dia tu, bagi yang ketiga. Bagi yang ketiga. Falamma qadimu rafa'a lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa anakhu rikabahu. Anakhu tu makna unta duduk, suruh unta duduk. Parking lah, kita kata parking lah kalau kita kata suruh duduk. Mereka dengan segera meluru ke arah Nabi SAW dengan pakaian yang sedia dipakai mereka semasa dalam perjalanan. Kekal lalu, lama. Kalau kata Bang Ridah pun dulu lama dah tak jumpa. Ataupun kalau tak jumpa lagi baru masuk Islam, dengan sebab puak-puak dia dakwah ni, balik dakwah, mestilah tekal lah pergi nak jumpa dengan Nabi, nak salam dah. Gitu cara dia. Al-Asri sahaja terus berdiri dengan tenang. Dia ni lagu lain. Setelah selesai mengikat unta-unta rakan-rakannya dan untanya sendiri, beliau mengeluarkan pakaian. Ini pakaian baru yang bersih dari bagnya. Semua perbuatannya dilihat Rasulullah SAW. Apabila selesai mengemaskan diri, barulah dia tampil ke hadapan Nabi SAW dengan memberi salam. Di mana Islam dah ni, buat ni mari, Islam dah. Kemudiannya Nabi SAW berkata kepadanya, sesungguhnya ada padamu dua sifat yang disukai Allah dan Rasulnya. Beliau bertanya, apa dua sifat itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, sifat sabar dan sopan. Itu dua sifat ni Allah kena, Rasulullah kena, sabar dan sopan. Tanya Al-Asri, adakah itu sifat asalnya atau sifat yang baru dibuat-buat oleh saya? Kata Nabi SAW, tidak, ia bahkan sifat asal. Dia kata sifat asal. Al-Asri menyambut dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dia kata, dah Nabi kata gitu, Alhamdulillah. Seterusnya Rasulullah SAW bertanya, wahai kalangan Abdul Qais, kenapa aku nampak muka kamu telah berubah? Ini menunjukkan sebelum pada tu Nabi tengok dah pupuk dia tu lagu lain. Ni mari kali ni lagu lain. Itulah yang kita kata beberapa kali dia mari tu, bukan sekali. Jawab mereka, wahai Nabi Allah, kami hidup di bumi ataupun di negeri yang tidak selesa didiami kerana buruk cuacanya. Selama ini kami meminum arak yang dapat bertindak menghilangkan lemak perut-perut kami, kata dia. Itulah faedah, antara faedah arak tu, pokok dia faham gitulah. Setelah engkau melarang kami menggunakan bekas-bekas arak dan meminum arak lah, sekali maksud larang bekas tu, larang minum arak lah juga.
kami tidak lagi meminumnya. Maka itulah punca perubahan yang engkau nampak di wajah-wajah kami ini. Itu pendapat pokok dia. Selepas mendengar penjelasan mereka, Nabi SAW lantas bersabda, bukan bekas yang menyebabkan halal dan haram. Kan Nabi larang daripada 4 bekas tu. 4 bekas, kan tak salah kita dalam terjemahan tu, aku melarang kamu daripada ad-dubak, 4 jenis bekas orang buat perai arak, nak jadi arak tu. Bekas yang diperbuat daripada kulit labu yang dikeringkan, al-hantam, al-muqayyar, al-naqir, tu 4 jenis. Jadi Nabi SAW kata, tu kali pertama ni hadis ni. Lepas masa dia pergi kali pertama tu, Nabi suruh ni dah 4 perkara, larang 4 perkara. Nabi SAW kata, bukan bekas yang menyebabkan halal dan haram. Sebenarnya setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, dia sebut 4 perkara tu, buat dia ni biasanya buat dalam bekas tu lah, arak ni. Sebenarnya bukan dia nak haramkan bekas tu. Bekas tu kalau buat benda lain tak apa. Dia nak haramnya arak. Arak. Sebab tu kita kena faham, hak Rasulullah SAW larang sebenarnya kadang-kadang dia tidak larang benda hak dia sebut tu, dia larang benda lain. Seperti kita kata isbal lah, kan setengah-setengah orang kan, dia pegang zahir hadis. Dah Tuhan tak tengok nak kau, Tuhan tak tengok, tak pandang dengan pandangan rahmat. Kalau pelabuh kain lebih pada buku lali, maka ramai dah hak pakai kain kau seluar sekat peti. Sebab apa dia pegang tu? Dia tidak faham ni dia tidak faham. Butir ni dia tidak faham. Tidak semestinya kalau Nabi sebut benda tu, maksud dia benda tu sendiri. Sebab dia ada latar belakang dia. Kalau kita 1000 tahun kemudian duduk lain suku Sakak, tidak dalam budaya tu, tak ada, tak terlintas pun kita gapo dia maksud dia larang sebenarnya. Kalau ni tak apa dah, bekas tu bekas arak, dia larangnya arak lah, tapi dia sebut bekas. Supaya juga melabuhkan kain tu, hak maksud sebenarnya dia ada latar belakang. Kalau lagu tu keadaan tempat lain, iyalah. Kalau tidak lagu tu, tidaklah. Jadi di zaman Rasulullah SAW, orang Arab ni, cara dia nak menyatakan pangkat dia, kedudukan dia, kemegahan dia, kekayaan dia, kebangsawanan dia, dia akan pelabuh kain. Atas kain lah, labuh setara mana. Kau labuh, kau mulia, kau bangsawan, orang tu, di situ. Jadi ini semua nak menyatakan kesombongan, ketakaburan. Nabi SAW tak kena hal tu lah. Dia sebenarnya nak hapuskan takabur, sifat takabur, sombong, sifat nak menyatakan lebih daripada orang lain. Tu sifat tu dinyatakan oleh puak-puak dia melalui pakai labuh tadi. Jadi Nabi kata Allah SWT tak tengok orang yang melabuhkan kain bawah pada buku lali. Allah SWT laknatlah, murka lah, macam-macam lah sebut. Jadi orang tengok zahir, dia kata tu tak boleh. Padahal bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Kita tahu mana tidak maksud tu. Takut dia kata pula, dia kata lagu tu lah. Tidak gitu. Sebabnya ada dalam hadis, dalam Bukhari juga kita akan jumpa. Bila Nabi SAW ayat kita, Abu Bakar pun pergi jumpa selalu dengan dia. Pas saya lagu mana Rasulullah? Saya selalu labuh, pakai kain labuh depan, duduk ayat kain. Nabi SAW kata, mu tidak lagu tu. Tengok apa dia kata, mu tidak lagu. Maksudnya mu tujuan mu pakai tu tidak maksud gitu. Kebetulan. Bukan dengan maksud nak menyatakan kesombongan ke apa. Jadi atas maksud, atas niat benda ni, atas niat. Apalagi kalau tempat kita tak ada sama dia terfikir pun, kalau pakai labuh sikit bawah pada buku lali tu maksud nak besar ke diri. Ada kau orang fikir? Tak ada. Bila tak ada lah maksud asal tu. Jangan kita sempitkan hadis Rasulullah SAW. Hak dia ni tak sebenarnya sifat tu, sifat buruk tu. Sifat buruk tu boleh nyata dalam bentuk lain, dari masa ke semasa, setepak ke setepak tu mungkin tak serupa. Misalnya kalau seorang tu bawa kereta dia harga mahal, ikutlah jenama gapo-gapo, bukan? Tak apa dah tu. Maksud dia nak menyatakan kelebihan dia. Tak boleh lah. Tuhan tak suka lah dia. Itu maksud dia.
Jika nanti kain labuh saja. Mungkin pada spek mata dia pakai cermin mata gambar. Pada bolpen dia, bolpen tak ada ni. Seorang abuk ada ni. Pakai setara dia tu. Duk tunjuk bukan. Cincin kau? Tak. Cincin awak dah duk pusing cincin gitu. Kecek tu tunjuk gitu. Nak minta apa cincin dia tu gambar tak. Orang tu mesti geli dah. Ni tak ada ni. Orang pakai lagu ni berapa dia? Itu. Kalau lagu tu masuk. Tak adalah khusus dengan kain tu. Maksud dia tak ada sifat tak molek tu. Ramai tak faham. Kalau faham kita kan susah. Setengah-setengah tu satu ketika dahulu, baru-baru Islam nak naik mula ni kan, zaman dakwah, setengah tak saya pakai atas meja. Ada setengah. Pasal apa memang ada dalam hadis pun, memang ada. Tapi apa Nabi tak saya pakai tu apa? Sebab itu pada masa tu, dia lambat. Orang-orang sombong, orang-orang yang nak menyatakan kelebihan dia tak makan bau, tak makan, tak layak dengan dia. Baru dia makan apabila letak atas meja. Dan bukan makan sepuluh kita makan atas meja tak terfikir pun tu tak terfikir pun. Dia bukan duduk cara kita duduk macam-macam gini lah, ikutlah duduk lagu mana. Dia makan cara dia duduk tegak. Tak boleh nak jaga standard dia kan. Tak tunduk. Tak tunduk. Lagu tu lah. Nampak kan agak kan? Betul gitu tu. Tak tunduk. Tunduk tu makna hina. Gitu. Nabi SAW nak hapuskan budaya tu. Jadi dia kata dia tak suka makan dia. Bukan dia tak suka meja sampai bila-bila tak boleh makan atas meja. Tak. Kadang itu saja. Dia nak menghapuskan benda tu. Barulah kita faham apa. Oh, maksud Rasulullah ni dia buat ni ada maksud. Hak dia anti sebenarnya jiwa tu, semangat tu, fahaman tu, fikiran tu. Bukan sahih. Bukan sahih. Banyak benar hak lagu ni kalau kita perhati cara Rasulullah SAW buat. Banyak bukan sekara. Bukan sekara hak lagu ni. Banyak benar. Jadi kalau kita ambil hak zahir gitulah, padan. Padan. Itulah yang jadi timbul. Dia kata Rasulullah sunnah Nabi makan 3 jari je. 3 jari. Betul kan ada sungguh. Tapi yang makan gapo? Hak 3 jari dia makan wah kemur boleh dah. Wah kemur boleh dah. Dia makan gapo? Jangan kita duk bawa Islam ni bawa sepik lagu tu tak faham kadang orang makan gapo. Makan bubur boleh 3 jari. Makan bubur kacang. Pelik tu kan. Makan bubur nak sudu masa dia. Bau sedap iru kuah tu. Kalau pegang dengan tangan. Jadi lagu mana kan? Ni kita segala benda baru anti belakang. Tak boleh. Nabi tak pernah buat. Tak faham. Sudu ke garpu ke gapo tak faham. Dan kalau makan mi nak lekat mana? Sudu jatuh macam. Bila Nabi makan mi, jadi tak ada keperluan tu. Tak ada keperluan tu. Kepada kita yang makan gila garpu pun. Setengah-setengah makanan Cina tu apa ni, chopstick tu ikut. Makanlah, tak ada jadi masalah tu. Gitu keadaannya. Islam dia mari ni tidak bercanggah dengan budaya. Kita tengok mana molek, kekalkan. Hak tak molek tak sah. Gitu je mudah ya. Tapi kita duk terikat dengan zaman tu, dengan budaya Arab, dengan duk terikat dengan tu nak bawa pergi semua susah lagu tu. Bukan semua orang boleh terima. Jadi itu cara meliarkan orang, menakutkan orang daripada Islam sebenarnya. Lepas tu dia kata bukan bekas yang menyebabkan halal dan haram. Bukan bekas tu. Sebenarnya setiap yang memabukkan adalah haram. Tak kira dalam bekas mana pun. Arak diharamkan supaya kamu tidak duduk meminumnya. Lalu apabila mabuk, masing-masing daripada kamu mendabik dada. Akhirnya seseorang menerkam sepupunya dan menetapnya dengan pedang, mengakibatkan dia menjadi tempat. Betul kamu rakyat tu ni berubah ni tak minum arak lah jadi berubah. Orang hak biasa lagu tu kan dia tagih ni memang lah. Jadi tak segar gitu.
Dia nak tengok dari satu sudut. Kita jangan tengok satu sudut gitu. Benda ni hak haram ni. 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 Hak sebenarnya dia tak boleh sebab apa. Hak lebih besar lagi mudarat dia. Hak dalam Quran kata wa ithmuhuma akbar fa'ihima. Dia tidak menafikan ada manfaat arak tu. Tapi dosanya, mudaratnya lebih besar lagi daripada manfaat. Hak tu. Manfaat ada, bukan ada. Tapi ada manfaat sikit. Siapa kita nak buat amalan itu? Bukan lagi. Tu cara tu. Lepas tu dia kata perawi yang dia Al-Asri ni yang beriwayatkan, dia kata pada hari itu kebetulan ada salah seorang dari kalangan mereka memang telah menjadi tempang kerana pergaduhan akibat meminum arak. Jadi masing-masing kelih lah, senyum-senyum gitulah. Kalau kita kan dah kena Nabi kata tu dah, apa? Minum arak. Minum arak kan besar lagi waktu akibatnya. Dah kalau rebeh tengok putus tangan kena tetap ada pasal-pasal. Kalau dah mabuk dah tak boleh gida. Mungkin kita tak biasa duduk di kalangan orang mabuk. Saya ni biasa duduk. Kita tahu bang tahu dah. Nah, bahaya. Dia boleh repah tak kira tak dalam parit untuk sengak situ. Teruk jadinya. Balah dengan bini paikong pinggang pisang gini. Mana dia khabar? Tak khabar. Itu akibatnya. Jadi kita ni kan selamat. Tak ada benda tu. Tak selamat daripada benda tu. Balas juga, ada juga kan. Biarlah banyak benda lain kan. Ni sekarang tu pula banyak pula akibatnya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibn Hibban. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan wahai kalangan Abdul Qais, kenapa aku nampak muka-muka kamu telah berubah? Jadi maknanya Nabi SAW telah tengok dah muka dia tu dulu, barulah dia kata gitu. Ini menunjukkan rombongan mereka tu tidak sekali perginya. Tu dah nak ayatnya. Sebab apa kadang-kadang nampak tak ada benda ni, ni pula ada apa kata. Sebab dia tidak pergi sekali lah, beberapa kali. Sebanyak 2 kali sekurang-kurangnya. Kita katakan bukan 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin lebih lagi daripada itu. Boleh jadi. Yang kedua, ini dalil Imam Ahmad gapa nampak je kita tak ada ada kelas pula kan lepas ni kena berhenti sekatu. Dan kita akan bincangkan semula lah insyaAllah minggu depan. Kita berhenti sekatu lah dulu. Jadi hak 2 lagi tu dalil untuk tu lah juga, membuktikan bahawa pokok Abdul Qais ni tidak pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, tidak, tapi beberapa kali. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan. Gana? Yalah, termasuklah takabur, sombong, nak menyatakan kekayaan kita, ataupun kebangsawanan kita, ada puak kita ke khusus, jadi lebih menyatakan lebih tu tak boleh berlaku lah adalah apa bentuk sekalipun. Tidak kata labuh saja. Jadi sekarang ni kalau ada misalnya satu cara untuk ni banyak nak menyerupai puak-puak, kita kata puak-puak tertentu lah, seperti mana orang tiru rambut kan, cukur tepi ni, taruh atas ni, macam-macam rambut cacar lah, macam-macam kan. Ada boleh jadi kita kata kalau setengah-setengah golongan tu dia sebagai tanda puak-puak dia, dan dia bangga dengan benda tu, padahal bukannya molek puak-puak dia tu. Misalnya kita kata dia pakas luar sekat betis, jadi kita tak boleh tiru. Nabi tak boleh serupa dengan puak-puak tak molek. Gitulah, tidak kata mutlak
labuh tu saja tak molek. Kalau sikap tu molek lagi. Dia bergantung pada niat juga. Bergantung kepada niat belaka. Bergantung kepada keadaan. Boleh jadi semula jadi hak tak molek tu hak sikap pula. Hak sikap tu pula hak tak moleknya. Supaya sampai Nabi rambut panjang kan. Lepas tu satu ketika orang ada tak molek rambut panjang ni. Sebab rambut panjang ni pok-pok hipis sampai gitu kan. Pok-pok hipis macam-macam lah ada. Hak tak molek. Jadi pendek belakang orang-orang Ju. Tidak. Sebenarnya bukan rambut panjang tu sendiri tak molek. Tak boleh dah. Bahkan asalnya rambut panjang tu Nabi sendiri rambut panjang. Tengok kan berubah bila kita tak molek tu. Tak molek tu. Kalau ada menyerupai mereka tu. Tapi kalau tak ada suasana tu boleh pula. Asal tu boleh. Jadi ada dua lah soalan. Yang pertama minta jelaskan apa maksud menyempurnakan rukuk dan khusyuk. Adalah hadis tadi syarat dia tu janji Tuhan tu untuk masuk syurga kena antaranya kena menyempurnakan rukuk dan khusyuk. Mana kena ada tumakninah ke apa tu. Yalah dah tu. Tu termasuk dalam menyempurnakan rukuk. Khusyuk tu mana cuba tumpu kepada hak kita buat je lah. Jangan ada mana kita duk khoyak kalau ada benda-benda mari buat. Itu termasuk dalam khusyuk dah tu. Tidak ikut air. Tidak duk mikir pula dah dalam sembahyang tu untuk gapo-gapo maksud kita. Dan pergerakan kita pun kita jaga. Kita jaga. Dia kadang-kadang apabila khusyuk ni maksudnya asal makna dia tetap tidak bergerak. Setengah-setengah pergerakan tu mengikut setengah-setengah mazhabnya, dia siapa batas sembahyang. Jadi kita kena faham. Misalnya kalau orang ikut Syafi'i lah, dia kan rajin juga Allahu Akbar ni dia berayuk dulu. Tangan ni berayuk gitu. Dia tidak sepatutnya Allahu Akbar. Gitu selalulah. Ikutlah mana-mana apa. Pegang selalu. Ni ada dia dua bawah dulu. Lepas tu 1, 2, 3. 3 batal dah semayang. Kalau tidak batal pun dia duduk berayuh 2. Tak batal lagi. Tak sepenuh. Tidak khusyuk dah tu. Apa ni? Tidak khusyuk dah tu. Bukan makna tidak khusyuk ni bila kita semayang kita tak boleh jalan dah. Jalan tu boleh. Dia tidak bercanggah dengan khusyuk. Bahkan Nabi SAW berkali-kali buat. Dia sendiri pun. Jadi hak lain-lain tu kalau kita pandang makna dia, kita perhati makna hak baca tu, cuba faham apa maksud dia. Tasbih ke apa tu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Aku duduk caca di bab. Saya ada tulis tu dalam mishkat. Kalau kita perhati perbuatan kita sembahyang tu, dia ada maksud dia. Kadang-kadang kita tak sedar. Tu jadi tidak khusyuk tu. Jadi kita duduk caca tu bab apa? Bapa duduk lagu kalau sembahyang ni buat apa? Caca betul tunduk nak menyatakan sifat jalali Allah. Bagaimana kalau orang tu gagah perkasa, orang kita bersalah dengan dia, kita duduk depan dia lagu mana keadaan kita? Lagu tu senyap duduk dia tunduk gitu. Ni seseolahnya kita tu dalam keadaan gitu dengan Allah, takut mengharapkan keampunan dia. Kalau dia balas, kalau dia tidak ampunkan dosa kita, lagu mana jadi berat. Sebab kita ada kesalahan. Lagu itulah keadaan duduk. Cuba kita faham. Depan apa nama ni kita kata ikutlah. Sampai ni tidak sampai dulu. Ada depan penjajah kau, depan gapo kau, orang zalim kau. Gitulah keadaan kita. Kita takut kepada hukuman dia. Jadi hak ni Allah SWT begitu juga. Rokok. Bukan kita tunduk kepada dia tu setakat tu saja. Rokok pergi lagi. Orang lain kita tak buat gitu.
nak menyatakan kerendahan kita, khuduk, ketundukan kita, kehinaan kita kepada dia. Bukan setakat tu, pergi sujud kita tak boleh buat ke orang lain. Tu semua tu nak menyatakan kebesaran, keagungan dia. Cuba hayati hak tu. Cuba hayati hak tu. Bahkan ketika ambil air sembahyang lagi, cuba ingat ambil air sembahyang terpaksa tu mana gap? Jadi kalau kita fikir taubatlah, isyarat kepada rukun taubat, dia akan jadi berubah. Dia akan jadi lagu lain. Ada kesannya. Sebab apa ya tekan sangat suruh khusyuk sembahyang tu, nak suruh ada kesan tu lah. Tapi kalau kita tidak faham benda-benda ni semua, tak nampak lah, tak jeliga lah, tak jeliga. Jadi setiap benda awak buat tu biar faham, biar hikmat di sebalik tu, biar nampak. Barulah gitu. Itulah antaranya. Lepas tu kalau kita boleh faham makna dia, perhati makna dia, tu lagi lah. Kalau tak boleh pun, cuba ingat tadi, perbuatan kita tu apa maksud. Semuanya menampakkan kita ni hina, menampakkan kita takut. Kita duduk di hadapan Tuhan yang maha perkasa, Jabbar, Qahar. Tuhan tu bukit tu, setara bukit gunung dia boleh pecah. Buat kita juga. Kita duduk depan Tuhan hak lagu tu, sifat tu. Tuhan boleh gegar bumi jadi gepok bumi. Kita duduk depan Tuhan lagu tu. Cuba ingat, dia akan jadi khusyuk. Tak faham makna pun, tak faham makna hakikat perbuatan kita, gerak-geri kita tu. Ni soalannya, si A meninggalkan sembahyang semasa muda. Sekarang sembahyang itu diqadha setiap waktu sembahyang. Adakah dia boleh mengerjakan qabliyah dan ba'diyah? Boleh. Dia qadha ni hak sunat pun boleh qadha. Nabi SAW biasa qadha. Dia tak ada, dia buat waktu lain. Bukan hak fardu saja boleh diqadha. Itu kan maksudnya. Hak ni maksud qabliyah dan ba'diyah untuk hak qadha. Memang boleh buat. Tapi semolek-moleknya kita selesaikan hak fardu tu dulu. Itu sebaik-baiknya. Nak buat tu boleh, tidak salah. Nak buat tu takut-takut tak ada habis lah main banyak ni lah. Sebab banyak kan, sebab banyak. Sebab tu kita tengok setengah-setengah tempat tu, kalau semua tarawih tu kan tak serupa dengan teriman. Dia duduk alik qadha, dia tidak qadha masa lain, dia qadha masa tu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i memang boleh. Tapi kalau mazhab Hanafi, Malik apa tak boleh. Apa maya tu iman niat golai, kita niat golai tahu dah dia nak maya gapo tu tak boleh ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad boleh. Boleh. Tapi adakah sahabat pernah buat lah tu? Tak ada. Tak ada. Cuma dari segi fiqh. Dari segi fiqh. Cuma dari segi secara umumnya ada. Sahabat tu mari lewat. Tak ada lah muka selesai ada orang semaya berlaku ada jemaah. Nabi SAW pun kata siapa dia nak kongsi dengan dia, nak tolong dia. Lepas tu sahabat pun pergi semaya. Mana hak semaya dah tu dia kira-kiranya main sunat lah dengan kawan ni berjemaah. Mana niat berbeza lah. Hak ni fardu, hak ni sunat, boleh. Dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu. Yang kedua, selepas solat zuhur berjemaah di masjid, manakah lebih baik? Turut berzikir dan berdoa bersama imam atau terus solat ba'diyah kerana masa jam 2 untuk masuk bekerja? Tentulah molek buat sunat selalulah. Sebab waktu memang ada sunnahnya, jelas waktu tu. Ada pun berzikir sekali dengan tu imam tu, bukan ditutup pun, tidak ada pun benda tu. Cuma paling tinggi sekadar harus saja. Hal ni sembahyang ni memang sunnah. Ba'diyah ni tentu dah kita tak balik ke rumah. Mungkin kita ni daripada soalan ni mana tempat kerja ni, nak pergi kerja. Tapi semolek-moleknya kalau kita hak sunat ni balik rumah, buat di rumah. Waktu lebih molek sembahyang sunat ni. Tapi kalau kita balik rumah, siapa tak sembahyang, baik buat di masjid. Baik buat di masjid gitu. Rekahnya gitulah. Allah.
Saya pernah membaca berkenaan hadis yang mengatakan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mempunyai gambar makhluk bernyawa dan anjing. Berdasarkan hadis ini, adakah dilarang bagi kita menyimpan atau menggantung gambar, contohnya gambar keluarga, gambar apa dia lagi, gambar convocation, atau gambar perkahwinan? Dia benda khilaf, memang setengah-setengah ulama kata gitu. Bukan ramai lah, ramai juga orang kata gitu, memang tak boleh. Tapi kalau benda khilaf, kita tak usah kemas sangat, sibuk sangat. Kalau kita nak amal sendiri tak usah buat, tak apa. Tapi jangan kata kau orang. Jadi hak ni ceritanya gambar ni ketika Nabi SAW di peringkat awal tu nak hapuskan syirik segala bentuknya. Ketika tu sebab apa orang mari ni daripada sembah berhala ni, masuk Islam, daripada sembah berhala, sembah gambar, sembah gapo. Jadi cara dia kata begitu lah. Dia tak boleh lah. Dan memang betul, kita kena percayalah bila dalam hadis kata kita tak masuk sungguh lah. Tapi dia ada latar belakangnya. Nak hapuskan benda ni dia tak boleh tengok gitu. Sebab kita kaki arak misalnya, arak duduk depan sama ada sama. Buka peti ada arak. Pergi situ ada arak. Tak sedap tu kalau jenis tak kemah mana kan. Dia togok dia lah. Sebab tu ya Nabi SAW tadi kan, hadis tadi, dia larang bekah tu. Padahal kemudian dia kata bekah tidak sampai bekah halal atau halal tu kan. Tengok. Tapi di peringkat dia, kalau orang diketahui, dia kena tak boleh tengok. Jangan duduk dekat. Supaya juga orang yang baru lepas daripada syirik, takut dia telitah. Muka lama kan, kadang-kadang dewasa takut. Lama kan, yang murka kau ni telitah mari. Kita tak pernah semua berhala ni, kita tak mari lah tu. Tapi bangsa-bangsa yang sembah gambar, sembah tok nenek ke apa tu kan, dia mari. Sebab tu dia larang, tak boleh. Dia ada latar belakang dia. Bila keadaan tu tak ada, dan bukan ada maksud tu, tak terfikir ke, tak terfikir dalam fikiran kita benda-benda tu, tak telitah, tak apa lah. Itulah sebab orang kata tak apa tu. Ulama-ulama orang kata tak apa tu, tak ada suasana tu, tak ada maksud tu pun tak ada. Tapi kalau suasana tu ada, dan orang tu baru mari daripada syirik, dia duduk puja benda tu, terutamanya hak tokoh lagi lah. Kalau hak tengok tokoh pun semua juga dalam keadaan tu sebenarnya. Soal golongan hak kata tak boleh tu, tak boleh semua keadaan. Dia kata jadi orang ni lebih baik lah daripada orang zaman dulu. Itu pendapat masing-masing. Dia tak apalah. Dia akan kata orang, bukan masalah orang ni lebih baik ke tidak lebih baik. Masalahnya kita bukan mari daripada syirik tu. Kalau kita mula-mula daripada Hindu masuk Islam tu, nak sabar juga, tak boleh juga pada ketika tu. Lama dah tak ingat dah syirik-syirik, tak ada telitah benda-benda gitu, pemujaan terhadap tu. Tapi kena beringatlah hak Nabi pesan ni, hak Nabi kata ni, dia ada mudah nak pergi ke arah tu. Kalau jahil tak mengaji kan, boleh jadi pergi pula balik semula kepada hak asal. Jadi sebab tu kita kena ambil kira juga. Jadi dalam keadaan beringat, orang yang kata boleh tu pun dalam keadaan beringat. Jangan sesuka hati saja. Sebab anjing juga, anjing pun gitulah. Dia nak benda lain hak dia nak. Dia tak sebui ikut Yahudi, terpengaruh dengan budaya Yahudi ke apa anjing. Sebab tu, sebab dalam hadis-hadis yang lain berapa banyak lagi dia kata boleh. Kalau nak jaga tanaman, nak jaga binatang, ternakan dan sebagainya, boleh. Jadi ini bergantung kepada keadaan latar belakang tu. Pada ketika tu Nabi kata begini, kalau tak ada suasana, tidaklah kata semata-mata anjing tu yang menyebabkan malaikat tak masuk. Dah. Ketika Allah SWT tak kena, Nabi SAW tak kena, dia ada maksud dia ada lah benda-benda gini. Akibat dia tu, bila tidak ada suasana ni, kita kira tak ada. Sebab bukan kerana zat anjing tu sendiri, ataupun gambar tu sendiri, tidak, tapi kerana benda lain. Bila benda lain, kena tengoklah benda tu ada ke tak ada. Benda tu ada ke tak ada.
Sebab benda yang kita tengok, benda haram-haram ni, dia ada kalanya haram li dhati, ada kalanya haram li ghairi. Dia ada beza tu. Haram li dhati ni seperti daging babi tu. Ikutlah kamu goreng kau, kamu buat sup kau, buat lagu mana-mana pun, panggil kau, tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Sebab apa? Dia tu sendiri tu memang haram. Kita tahu kau hikmah dia, tak tahu kau hikmah dia, tak cari. Memang tak boleh waktu. Setengah-setengah benda dia tidak lagu tu. Dia tidak lagu tu. Macam muzik, macam gambar tadi, macam banyak lagi lah, tengok aurat orang perempuan. Memanglah kita tak boleh tengok aurat orang perempuan. Hak tidak mahram, tak boleh. Tapi aurat tu sendiri, apa ni, anggota tu sendiri kau yang memang tak boleh. Kau sebab lain, sebab kita tidak nikah dengan dia, waktu tak boleh. Kalau nikah tak apa. Jadi kes benda lain lah. Bukan kes pohon dia, kau betis dia, dah. Tidak kerana tu rambut dia kau, dah. Benda tu sendiri tu haram, dah. Haram tu kerana asing. Kita ni mahram, tidak mahram. Kalau jadi suami, tak apa. Kalau doktor, orang nak beranak tu, tak apa. Bukan setakat tengok rambut, nak beranak tu, tak apa. Sebab apa? Sebab benda tu tengok tu haramnya tidak li dhati, li ghairi. Itu benda yang hukum dia beza. Jadi kita kena faham, haram tu haram gap, li dhati ke li ghairi. Kalau li dhati tak boleh kau mana-mana, tak boleh. Kalau li ghairi, kena tengok sebab-sebab tu. Macam doktor saat ni, dia ada sebab. Tuan diri pun nak bui. Wah, kalau tidak dia bahaya. Cakap tak bui, dia sendiri pun dalam bahaya kan. Jadi di situ tidak haram pula. Tidak haram, bahkan boleh pahala pula dia tolong tu. Itulah bendanya. Tapi kalau apa ni, babi tadi, kalau haram beli tadi tak boleh. Buat sanding kau, buat gapo ke dalam beting, tak boleh. Tak boleh berlaku. Tak sedut ayat lah. Lagu mana pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ia haram beli tadi. Orang Islam sembelih kau, orang Islam lapor kau, orang Islam tak boleh. Tak boleh jadi apa, tak boleh berlaku. Begitulah. Jadi supaya juga binatang. Apa yang orang kafir sembelih kita tak boleh makan? Orang Islam sembelih kita boleh makan lembu. Misalnya kita kata kubak, tak boleh makan tu orang panggil haram li ghairi. Bukan haram li dhati. Bukan lembu tu tak boleh makan. Yang jadi tak boleh makan sebab orang kafir sembelih. Walaupun sembelih, kalau tak sembelih tu kau lagi lah tak boleh. Kalau sembelih, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh. Itu orang panggil haram kita makan daging lembu tu. Bukan kerana lembu tu haram sebenarnya, tapi kerana ada benda lain dia boleh jadi haram. Gitu. Itu haram li ghairi orang panggil. Banyaklah hukum dia boleh bagi pada dua tu. Banyak-banyak, ada banyak hukum. Gitulah kita kena faham gitu. Jadi kalau kita nak pakai hak kata boleh, kena faham hak tadi. Kena faham hak tadi, cerita sebenarnya. Dan kita tidak ada unsur-unsur tu. Sebab gini, kadang-kadang setengah-setengah orang dengan sebab ada gambar juga, kau teruk dia jadi. Tidak masalah puja, tidak masalah sembah, masalah lagu lain. Jadi kau jiwa dia tengok gambar. Kalau lagu tu tak boleh. Pasal dia sayang lajak kemuk dia, kaya dia ke misalnya, setiap kali tengok tu jerit, tak ganggu. Tak boleh kan lagu tu. Kalau tidak gitu, gitu. Wallahualam. Itu dia orang semua punya dan ini semua cakap ucapan terima kasih kepada Allah.